Nampak ke? Dengar ke suara saya jelas? Clear, Miss. Boleh. Alright. So, soalan 4 Roman 2 tu, calculate KP for the above reaction sebab soalan dah bagi KC. Okay, if you have the book or if you can read it on the screen, KC is given. Soalan tanya KP. Last week saya dah cakap dah, kalau saya ada ajar lah. Tapi kita dah confirm 2 kali. Kalau kamu baca nota, kamu jumpa formula ni. KP equals to KC bracket RT delta N. Betul? Okay. Kalau kamu buka nota, siapa-siapa yang ada baca nota tu dia ada nampak benda ni. Okay, kat bawah sekali topik A. Kita tak belajar. Kamu akan belajar ni dalam second year. Kita dah tanya 2 kali dah, kalau dia keluar exam, don't worry, I'll fight for you. Dia tak boleh keluar exam sebab saya dah tanya 2 kali, dia orang kata memang dia orang takkan tanya. So kalau soalan bagi KP dan dia minta KC atau soalan bagi KC atau dia minta KP dalam soalan objektif yang akan datang or whatsoever, tak payah buat lah, boleh tinggal. Okay? Tapi jangan risau, formula ni nanti nak guna dalam second year pun senang je. Okay? Cuma sekarang kalau dia dah takkan keluar, saya tak nak ajar lah. Okay? Sebab dia memang teori yang lain. So yang ni tak perlu buat, untuk siapa yang tanya tak perlu buat. Tapi yang lain boleh buat lah. Okay? Yang saya nak bincang sikit. Soalan 5 ni. Okay, soalan 5 ni, masalah dunia dia adalah dia bagi mole untuk produk. Secara tak langsung kalau kamu tengok, your equation is given like this. 2NO2 gas dapat N2O4 gas. At 30 degrees Celsius, equilibrium constant Kc given. Okay, Kc diberi 0.25. So soalan dah bagi Kc 0.25. If 3 mole of N2O4 is placed in a 2 liter container at this temperature, calculate the equilibrium concentration for each of the gases. Okay, so number of mole yang dia bagi adalah number of mole initial. Number of mole initial yang dia bagi sekarang, kalau kamu tengok, dia adalah produk. Tu masalah dia. Okay, kamu baca, lepas tu ramai sangat yang mesej tanya. Tak ramai sangat pun, tapi ada yang mesej tanya tu, saya assume dia bagi tahu kat kawan dia lah. Dan dia satu kelas orang dia tanya. Dia tak payah satu kelas tanya. Penimpangan buruk. So, number of initial yang dia bagi sekarang adalah 3 mole. Volume yang dia bagi 2 liter. So, apa yang kamu buat? Standard lah, kamu akan tukar number of mole tu. Saya rasa kamu dah biasa jumpa lah soalan macam ni. Kepada 3 mole kepada concentration, tukar bahagi dengan liter, kamu dapat 1.5 molar. So ramai sangat yang tanya, teacher, kenapa dia bagi untuk produk? Bukan ke kata produk mesti kosong? Ya, tapi pada masa yang sama, look at the arrow. Kita boleh ada reactant bergerak kepada produk. Pada masa yang sama, produk boleh bergerak ke reactant. Okay? Ada 2 cara nak jawab. Saya tunjuk cara yang senang dulu. Yang satu lagi tak susah apa. Kita akan buat I-stable macam biasa sebab soalan bagi initial. Alright, soalan bagi initial, soalan minta calculate concentration at equilibrium. Okay, so standard kita akan buat I-stable. Untuk I-stable yang saya nak buat sekarang, saya tak akan ubah equation dia. Saya kekalkan dia dalam bentuk like this. Alright, equation saya still macam ni. Dan saya still bergerak daripada concentration initial kepada concentration change kepada concentration equilibrium. Cuma initial kita duduk kat dia 1.5. Dan sekarang dia dah berubah tau. Kamu kena bagi hints kat diri kamu adalah sekarang reactant dia adalah N2O4. Kalau reactant adalah N2O4, bermakna saya bergerak. Reaction saya bergerak sekarang dari kanan ke kiri. Dia adalah produk. Make sense? So kalau dia adalah produk sayang, Zul, initial untuk NO2 berapa? Kosong. Thank you. Alright. Initial untuk NO2 akan jadi kosong sebab dia dah jadi produk. Satu, perubahan. Perubahan kedua, kita dah kata dia adalah reactant. Alright. Therefore, changes kat sini, tambah atau tolak. Itatus?
Ataupun tak nak bagi masa. Anyone? Tambah. Positif. Tambah. Positif. Tambah atau tolak? Anis? Positif. Kat sini. Tambah atau tolak? Dia jadi negatif. Haji kata negatif, Rafi kata positif. Anis? Atika? Sekejap. Okay. Kat Yang lain? situ ni saya kata kat N Kata negatif untuk lah. O2 ni. Oh, okay. Negatif. Negatif. Umi? Negatif. Hidayah? Negatif. Ya, sebab dia sekarang reactant. Alright. Selain daripada sebelum ni, soalan ni best. Alright. Ni soalan. Okay, tak apa. Alright, soalan ni best. Ni salah satu benda, ni soalan exam lah. Okay, obviously soalan exam. Salah satu benda bila masa nak jadi positif, bila masa nak negatif, bukan sentiasa bergerak dari kiri ke kanan. Sebab the biggest problem over here, reaction kamu reversible. So selain daripada bergerak daripada kiri ke kanan sahaja, saya boleh bergerak daripada kanan ke kiri. So konsep yang paling betul untuk tentukan siapa positif, siapa negatif adalah tengok siapa yang banyak, siapa yang kosong. Sekarang yang kosong adalah sebelah kiri, yang banyak sebelah kanan. Okay? So apa yang berlaku? Yang banyaklah kena berkurang. Yang kosonglah yang kena naik. Okay? So pakcik ni akan pegang negatif, obviously like everybody agree. So pakcik ni akan pegang negatif X. Pakcik ni akan pegang positif 2X. Masa saya ajar siapa nak pegang positif, siapa nak pegang negatif, saya tak pernah ajar guna perkataan siapa kiri, siapa kanan. Saya forever tanya siapa reactant, siapa produk. Siapa berkurang, siapa bertambah. So otak kamu bila siapa nak pegang positif, siapa nak pegang negatif, siapa nak bertambah, berkurang tu bukan sebab dia duduk kiri atau kanan. Sebab dia adalah reactant atau produk. Make sense? Okay. So yang lain standard lah. 1.5 tolak X and kat sini 2X. Lepas tu kamu masukkanlah dalam KC, kamu dapat X and so on. Yang tu saya tak nak ajar lah. Sama lah. Okay. Yang lain kamu boleh settle. Cuma cara lain. Satu lagi cara, sebab dua-dua cara student saya tak pasti kelas kamu ke tak, tapi ada orang hantar dua-dua cara kat saya. So cara satu lain lagi atau adalah dari awal budak tu, student tu, dia terbalikkan equation. Dia tak suka equation macam ni, 1.5 duduk sini, tolak X duduk sini, 1.5 tolak X duduk sini, dia tak suka macam ni. Dia kata, dia reactant teacher, so saya nak reactant saya duduk kiri. Boleh, tak ada masalah. Kamu boleh terbalikkan dia. Okay. Kamu letak like this. Boleh. Okay. So kamu akan dapat ice table yang lebih kurang sama macam biasa. Kamu akan dapat ice table 1.5 kat sini tolak X, 1.5 tolak X, kosong tambah 2X, 2X. Mana-mana ice table yang kamu bagi kat saya sekarang, saya terima. Tetapi, okay, but there's always a but lah. Bila dua jawapan, dua ice table, takkan cara jawab sama sebiji. But the biggest problem over here, selain daripada ice table is formula KC yang kamu akan tulis untuk kira your X. Kalau kamu guna ice table ke atas, equation kamu macam ni. Okay? KC formula kamu kena ikut equation yang kamu guna. So siapa duduk kat belah produk, siapa duduk kat belah reactant. Dan KC untuk yang ni adalah N2O4 over NO2 square. Okay. Alright. Okay. Sebelum saya move on, sebelum saya explain, saya bagi dulu KC satu lagi. KC yang ni pula, kamu akan perasan KC yang ni terbalik. KC yang ni terbalik. Setuju setakat ni? Okay. Alright. Kalau setuju, satu benda saya nak bagi tips.
I stable akan bergantung pada siapa banyak, siapa kurang. KC, alright, mesti adalah macam mana nak cakap, ni arrow kan? Ni arrow. So kamu ada belah kiri, kamu ada belah kanan. Betul? Alright. KC kamu boleh guna konsep kiri kanan di mana dia mesti adalah produk yang duduk di kanan. Okay. Bahagi dengan reactant yang duduk di kiri. So that is the product, tapi sekarang produk saya banyak, so produk saya kena berkurang. Alright, itu konsep dia. So dia kena N2O4 bagi NO2 kuasa 2. Yang ni pula sama, saya kena ambil produk saya yang duduk di kanan bahagi dengan reactant saya yang duduk di kiri. Okay, 2 NO2. So NO2 kuasa 2 bahagi N2O 4 kuasa 1. Ni yang bagi kamu pening. I stable saya rasa tak ada masalah, kamu nampak. KC formula mana satu. So berhati-hati dengan equation yang kamu guna. KC mesti bergantung pada equation yang kamu guna. Kalau kamu guna terus daripada equation ke atas, KC kamu kena depends pada equation ke atas. Di mana N2O4 adalah produk. Okay. Kalau kamu terbalikkan dia, kamu jadikan dia reactant. Boleh kamu terbalikkan dia, tak ada masalah. So KC kamu kena bergantung pada equation dia. Dua-dua jawapan, dua-dua cara akan dapat jawapan yang sama. Okay. Setakat ni. Alright. Soalan boleh keluar Of course soalan boleh keluar. Question? Soalan? Senang? Sebulan lagi nak exam? Are you ready? Okay. Tak apa, lama tak balik KMP no? Tak rindu college. Saya tak rindu. Ya gila. Okay. Kalau tak ada soalan, kita move on. Alright. Boleh buat Faham Cara tu yang buat kat Camscore? Saya tak dan tanda semua lagi. So, kita tengok. Antara soalan yang saya nak tengok lah dalam Camscore yang kamu hantar tu. Okay. Kalau tak ada apa, kita move on. Chapter 9. Chapter 9 teori dia pun sikit je, tak banyak. So saya akan ajar sepanjang kita menjawab soalan lah. Okay. Ada soalan boleh tanya. Antara chapter yang paling senang. Chapter senang-senang je ni. Sebab dia benda yang kamu tak pernah jumpa kat SPM. So bila benda yang kamu tak pernah jumpa kat SPM, belajar kat sini, kamu belajar basic je. Sebab tu saya kata senang. Berbanding dengan number of more yang kamu belajar sebelum ni, dia susah sedikit sebab number of more tu kamu dah pandai dah kat SPM. So kita bagi higher level lah. Okay. So, I have my topic 9, rate of reaction. Ada dua subtopik, 9.1 dengan 9.2. Dia banyak calculation. 9.1 semua adalah calculation. 9.2 adalah theory. Okay. So, first and foremost, rate of reaction. Apa sebenarnya rate of reaction ataupun apa sebenarnya rate? Rate adalah kadar. Okay, rate adalah kadar. Sebelum saya move on, kadar. Bila saya kata benda tu cepat berlaku, okay, happen very fast. Alright, when the thing happen very fast or when the reaction happen very fast, benda tu berlaku dengan laju. Masa diperlukan short or long? A lot of time. Thank you. Short. Okay. Kalau kamu kata benda tu berlaku dengan laju, masa yang diperlukan sangat pendek. Contoh bunga api. Bunga api adalah reaction yang sangat cepat. Alright. So kamu apa tu? Bila kamu main bunga api, dia akan cepat je. Mungkin 1 minit tu dah berapa ringgit dah. Betul. So masa yang diperlukan adalah sangat pendek. Bila benda tu berlaku cepat, masa yang diperlukan sangat pendek. Dan bila benda tu berlaku cepat, bermakna kadar adalah sangat tinggi. Alright. So bila kadar tinggi, bermakna benda tu berlaku sangat cepat, masa akan jadi sangat pendek. Vice versa.
Okay. Vice versa, kalau kadar saya sangat rendah. Bila saya kata, oh, my rate of reaction is very low. When the rate of reaction is very low, means the thing happen very slow. Alright? Okay, bila kadar sangat rendah, bermakna benda tu sangat lambat. Bila benda tu sangat lambat, bermakna masa yang diperlukan sangat panjang. Okay? Setuju yang tu? So, masa dengan kadar, indirectly, your rate and your time is inversely proportional. Okay? Your rate and your time is inversely proportional because when your rate is very high, kalau kadar kamu sangat tinggi, masa yang kamu perlukan adalah sangat pendek. Okay? Masa yang kamu perlukan adalah sangat pendek. Okay, that is kadar. Alright. So, settle pasal kadar. Define rate of reaction. Dalam kimia, yang tu adalah kadar secara, orang kata apa, secara general lah. Alright, yang ni adalah kadar secara general bila benda tu laju, masa yang diperlukan pendek. Okay. Tapi dalam kimia, kita nak ukur kadar tu macam mana? Kalau saya ada beaker, saya masukkan reactant saya. Alright, saya masukkan reactant saya, lepas tu saya nak biarkan dia sampai saya dapat produk. Macam mana saya nak tentukan benda tu macam mana saya nak tentukan benda tu laju atau lambat? Okay, kita akan tengok pada satu benda. Kita tak akan tengok pressure, kita tak akan tengok orang lain. Kita tengok satu je, concentration. Alright, kita akan tengok concentration. Sebab tu kalau kamu perasan, formula yang kamu duk tulis tak berhenti adalah this. D concentration dt. Betul? Alright? Sebab kita takkan guna pressure, kita takkan tengok apa, kita hanya akan tengok D concentration dt is actually what? D is changes. Differentiation yang kamu belajar di matematik. Belajar tak Sam ni? Belajar? Tak? Pernah dengar differentiation? Pernah. SPM belajar ke? Oh, Belajar. SPM belajar. What is this? This is nothing. Okay. Differentiation, integration pernah dengar? This is, what is this? Pernah. Tambah tolak. Tak ada apa, Miss Wan tak payah ajar. Okay. So kat sini ayat dia, kita akan guna changes. Dan changes yang kita akan fokus hanya adalah changes in concentration. Alright, changes in concentration of reactant or product over time. Alright, over time. Sebab kenapa mesti kena over time sayang? Bila kamu nak kata benda tu laju atau cepat, kita mesti ambil masa. Alright, kalau saya bagi masa, kalau saya suruh buat benda tu, saya nak compare Rafi dengan Haziq, siapa buat lagi laju? Saya akan tengok masa. Macam mana nak tentukan laju tu? Bukan ikut mata saya siapa laju. So kita akan check masa, kita akan time. So siapa habis cepat, dia laju. So the changes mesti adalah over time. Okay, dia mesti adalah over time. And then, yang kita akan fokus bukan setakat concentration untuk reactant, kita akan tengok juga concentration of product. Alright, kita akan tengok concentration of product. Siapa yang tengok video, saya guna yang paling senang sebab saya malas nak tulis. So, kamu ada A dengan B. Okay, so your rate boleh jadi, rate equals to negative concentration A over dt, ataupun kamu boleh ada rate positive D concentration B dt. Sebab bila kamu nak ukur kadar dalam kimia, bila kamu nak ukur kadar reaction tu cepat atau tak, dia ada dua cara. Satu, cepat mana reaktan kamu berkurang. Reaktan kamu akan berkurang, setuju? Reaktan kamu akan berkurang. So, kalau reaktan kamu berkurang dengan cepat, bermakna kadar dia sangat laju. Pada masa yang sama, tak nak tengok reaktan. Reaktan bukan something yang saya nampak, teacher. Produk yang terhasil mungkin adalah gas. Produk yang terhasil mungkin adalah solid. So produk mungkin lagi obvious. Reaktan kamu masuk, lepas tu dia habis. Susah nak kira lah teacher. Saya nak tengok benda yang terhasil. So produk kadang-kadang benda yang lagi senang nak diukur. So kita selain daripada tengok reaktan, kita boleh tengok produk. Laju mana produk saya terhasil. So produk dengan reaktan akan berkadar sama, berkadar langsung. Okay? Kalau reaktan saya berkurang dengan laju, produk saya akan bertambah dengan cepat.
Sebab tu bila kita tulis, kita ada dua cara. Selain daripada reactant sahaja, kita boleh tengok produk. Alright, bukan hanya reactant. Produk juga akan menentukan kadar dia. Dan bila rate sama dengan negatif DA/dt, rate sama dengan positif DA/dt, kita boleh combine. Saya boleh ada rate sama dengan negatif DA over dt sama dengan positif dB dt. Setakat ni, setuju? Okay. Alright. Satu, nak ingatkan sangat-sangat yang student selalu akan salah adalah benda kecil ni. Saya guna perkataan tadi berkadar langsung, diorang sama. So bila reactant berkurang pada kadar laju, produk akan bertambah pada kadar yang sama, kadar yang laju tu. Okay, so dia sama dengan kat sini. Dia tak ada operation matematik, saya tak ada tambah, tolak, darab, bahagi. Dia adalah sama. Okay, benda yang sikit je. Alright, tapi budak, percayalah saya. Dia start jadi tambah nanti. Dia start jadi tambah. Apa start mau apa-apa. Okay, dan sepanjang yang saya dok tulis, saya letak terus negatif kat sini, saya letak terus positif kat sini. Kita dah pernah belajar kat topik 8, saya nak tahu kenapa positif dan kenapa negatif. Putri, kenapa negatif? Sebab reaktan berkurang. Sebab reactant akan berkurang. Okay, and kenapa dia positif? Ain? Ain Nashila bukan kelas ni, sorry. Sebab produk dia increase. Produk dia increase. Thank you. Saya salah nama sebenarnya ini, sorry. Ain Ashila kelas Jumaat, dia biasalah nama yang saya duk panggil hari Jumaat keluar hari Isnin. Nama yang saya duk panggil hari Isnin, kelas kamu saya duk panggil hari Selasa nanti kat kelas orang lain. Dan budak saya Sam ni, kelas kamu 3 Anis. Kelas saya hari Rabu 3 Fatin. Kelas satu lagi 3 Ain. Ain Ashila, Ain apa. Panggil okey lagi. Paling teruk salah panggil apa gelak je kan. Key in marker tu, saya duk kena buka mata, kena tengok nama ayah sekali. Serius, ada 3 Fatin, ada 3 Anis, ada 3 Ain. Pening kepala. Where we are? Product increase. Okay. So, the positive, negative over there tak payah banyak bincang lah. Alright, sekali lagi positive, negative over here, dia bukan operation matematik ataupun apa, dia hanya menunjukkan dia produk atau reactant. Okay. Dan, kalau it's like that, kalau semua setuju, sebelum saya masuk soalan, saya ada soalan sedikit. What would be the unit? Sebab unit akan jadi penting kat sini. What would be the unit of rate kalau rate adalah sama dengan negatif dA dt sama dengan positif dB dt. If that is the formula of my rate lah, kita boleh panggil formula sikit. So what would be the unit of the rate? Okay, simple. Concentration. Sebab yang dalam kimia kita tak akan tengok changes lain, kita hanya fokus pada changes concentration over time. So, unit concentration. Cuma kat sini, concentration selain daripada molar, concentration boleh jadi mole per liter, concentration boleh jadi mole per decimeter cube. Okay? Dan yang paling utama adalah time. Time kat sini boleh jadi macam-macam. Dalam unit YouTube saya letak molar per time, mole per liter per time, mole per decimeter cube per time. Betul? Alright, negative 1. Yang paling jadi problem, time tu unit apa? Sangat bergantung pada soalan. Sangat-sangat bergantung pada soalan. Sangat biasa kamu jumpa MS negative 1. Mungkin dalam 100 soalan, 90 soalan. Mungkin dalam 10 soalan, kamu jumpa 9 soalan MS negative 1. Kenapa second? Sebab reaction kimia selalu laju. Kamu masuk lab, kamu buat asid tambah base, dia selalu hang tuang-tuang, dia jadi terus. Betul? Sebab tu dalam kimia kita selalu jumpa second. Tapi jangan terkejut dengan soalan yang boleh keluar minute. Kita pernah keluar soalan molar per hour. Alright? Kita pernah keluar soalan molar per year. Hang tak payah banyak weh, tahun tu keluar 1 pun hang cukup dah. Sebab jawapan akhir unit salah kita tak bagi markah. Okay? Sebab tu dalam nota kamu dalam video saya letak unit adalah per time.
Saya tak nak bagi unit MS -1 atau whatsoever. Kamu kena check time kamu unit apa. Mesti diberi dalam soalan. Tak perlu teka. Baca soalan. Tu je. Okay, tolong Yang ni pernah keluar, yang ni pernah keluar. Minit tu selalu je keluar, tak ada masalah. So jangan terkejut lah dengan hour ataupun year. Cuma tak ada masalah, tulis je hour -1, year -1. Bermakna dia adalah per the time. Okay, depends pada reaction tu. Kalau reaction tu laju, dia mid-second lah, minit lah. Kalau reaction tu ambil masa setahun lah. Okay, question? Setakat ni? Tak ada? Okay, tak ada, kita boleh masuk soalan. Kita nak masuk satu benda, kita panggil rate differential equation. Your rate differential equation over here sangat senang. Okay, sangat senang. Sama je dengan apa yang kita dah buat tadi, cuma kita tambah satu benda, coefficient. Okay, untuk soalan ni tak ada coefficient, so saya boleh buat dulu. Semua reaction kamu kena bermula dengan perkataan rate. Alright, semua yang depan mata kamu kena bermula dengan perkataan rate. Kat sini soalan Roman 1 kamu, that is your reactant. So over here, that is your reactant. Sebelum arrow, that is your product. So semua orang tahulah. Positif, negatif wajib. Positif, negatif wajib. Reactant mesti negatif. So rate equals to negative D concentration I minus dt. Okay. Square bracket, semua setuju square bracket sebab rate yang kita tengok hanya satu, changes in concentration. Mesti square bracket. Sama dengan negatif DOCl minus dt sama dengan positif DCl minus dt sama dengan positif DOI minus dt. Setuju? Setuju? Okay, saya ada benda yang saya tak setuju lah. Kalau saya tulis like this, betul atau salah? Kalau jawapan teacher like this. And if I write my answer in this way, soalan saya, jawapan saya betul atau salah? Betul. Zulaika kata betul. Sebab? Sebab dia dah ada calculation. So dia sama dengan semua. Yang lain? Atika dok, apa benda tu? Saya bagi contoh yang senang je sayang. Kalau saya ada rate sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Kita tulis dalam bentuk yang sama. Betul tak juga kalau saya tulis rate sama dengan A, sama dengan C, sama dengan B, sama dengan D? Sama tak kalau saya tulis rate sama dengan C, sama dengan A, sama dengan B, sama dengan asyik D duduk belakang je. Awak aku duduk susun D duduk belakang tak berhenti. Cikgu Talika saya pandai mengajar dulu. Alright. So the red colour I have 1, 2, 3. Ada equal to each other? So kat sini, macam Zulaika cakap. Ada beza jawapan saya? Tak ada beza. Mana-mana satu kat sini, saya terima. And like Zulaika say, kenapa betul? Bukan sebab Miss Wong bagi jawapan tu. Kenapa betul? Sama dengan. They are equal to each other. Macam Zulaika kata, saya tak ada operation matematik. Dia bukan formula dalam bentuk pengiraan. Alright? Dia adalah kadar tu sama. Dia logik dia kat sini sayang. Saya ada I minus, OCl minus. I minus dengan OCl minus adalah reactant. Dia akan berkurang. Saya setuju. Dua-dua tu akan berkurang. Tapi kadar diorang berkurang akan sama dengan produk saya, Cl minus dengan OI minus yang naik. Sebab tu kita guna sama dengan.
Sebab kadar reaktan turun akan sama dengan kadar produk saya naik. Nampak? Okay? Sebab tu dia adalah sama dengan. Dan bila dia sama dengan, siapa kata reaktan mesti datang dulu? Siapa kata produk mesti datang dulu? Alright? Of course lah, nak senang, saya tak tulislah cara bawah ni. Cara bawah ni memang saja nak buat diri sendiri pening. Buat apa? Betul? So dalam exam, kita memang tak jawab lah macam tu. Kita akan jawab cara ni. Standard lah cara yang saya duk ajar tu. Alright? Yang ni betul. Jawab guna cara ni. Jangan guna cara bawah. Cara yang senang. Alright? Tapi kalau saya bagi jawapan kat bawah ni, adakah jawapan bawah salah? Tak. Betul je. Betul. Alright? Make sense? Saya ajar, reaktan kena pegang negatif, produk kena pegang positif. Saya tak ajar, reaktan kena duduk kiri, produk kena duduk kanan. So kat sini, bila saya bagi campur-campur, saya ada positif, saya ada negatif. Alright? Saya ada positif, saya ada negatif. Kat sini macam mana nak tentukan siapa reaktan, siapa produk? Bukan tengok pada orang kiri kanan. Kita tengok pada simbol positif, negatif. Kat sini positif, so dia produk. Kat sini negatif, so dia reaktan. Positif, produk. Negatif, reaktan. Itu cara kita nak tentukan dia produk atau reaktan. Bukan tengok dia duduk kiri atau kanan. Make sense? Line saya slow ke line kamu slow, tiba-tiba semua webcam orang semua dah hilang. Kamu dah tutup ke memang line saya slow ke apa? Tak apa. Alright, setuju setakat ni? Alright, simple. So let's move on. Alright, let's move on. Saya ada again differential rate equation. Oh, by the way, selain daripada differential rate equation, nama satu lagi adalah rate expression. So kalau soalan minta rate, yang ni salin saya tak pasti dalam nota saya ada tak. Rate differential rate equation sama juga dengan rate expression. Bermakna mana-mana satu perkataan yang diguna dalam exam, dia nak benda yang sama. Okay, dia nak benda yang sama. Alright, Putri, saya nak rate differential equation untuk soalan ni. Dari awal, baca je. Negatif 1/3. Saya mula dengan apa sayang? Rate. Okay, Negatif 1 negatif 1/3. kurungan D O2 per dt sama dengan positif 1/2 D concentration O3 per dt. Okay. Alright. So that is, thank you Putri. That is your rate. So rate equals to negative 1/3. Sekali lagi negatif sebab dia reactant. Yang ni tak payah cakap dah lah. Yang ni produk, so dia positif. Kat sini, benda pertama yang kita nak tengok berbanding soalan tadi adalah kita ada stoichiometry 3 dan 2. So stoichiometry 3 tu akan jadi 1/3 tau. Stoichiometry 2 tu akan jadi 1/2 matematik dia. Okay? And sama dengan, masih duduk sebagai sama dengan. Alright, masih adalah sama dengan. Kat sini, nak buat hidup kamu senang, nak buat matematik kamu senang, kalau nak buat calculation tu senang sikit, letak bracket. Sebab 1/3 bukan untuk DO2 DT ataupun siapa-siapa yang duduk atas, dia adalah untuk semua. So letak bracket. Nak lagi senang untuk calculation nanti, boleh tulis dalam bentuk like this. Letak pecahan dulu. Alright, sebab kita tengok stoichiometry dulu kan. Letak pecahan dulu, lepas tu negatif positif duduk dengan orang tersebut. Boleh, saya terima cara ni, saya terima. Saya nak ajar cara senang. Saya nak ajar cara senang ataupun cara yang mana-mana yang kamu berkenan dalam exam nanti. Okay, mana-mana yang kamu selesa, saya tak kisah. Cuma saya nak bagi tahu yang ni betul. Tak ada masalah. Okay, yang ni betul. My advice, letak bracket. Sebab bila tekan calculator, still kena letak bracket. Kalau kamu tak letak bracket, dia jadi apa-apa bila kamu tekan pecahan. Okay, so that is the way. Dua-dua cara kita terima. Kalau stoichiometry jadi 1/. That's it. Simbol positif, negatif tetap kena ada. Tak kisah sama ada simbol positif, negatif duduk depan
ataupun duduk like this. Janji positif negatif kena ada. Tu je. Saya dapat jawapan yang tak ada positif negatif, tak ada rate, kita tak tanda weh. Saya tinggal je soalan tu, saya pangkal, saya bagi kosong je. Alright. Question kamu dah salah. Alright. Next kat sini. Soalan saya seterusnya. 1B Roman 3. Fatih. Rate equals to negative 1/4 dalam kurungan D concentration NH3 over DT sama dengan negative 1/5 dalam kurungan D concentration O2 over DT sama dengan positive 1/4 dalam kurungan D concentration NO over DT sama dengan positive 1/6 dalam kurungan D concentration H2O over DT. Okay. Kamu sambung lah. Saya yakin kertas kamu cukup panjang. Kertas saya tak cukup panjang. Thank you. So, benda yang paling senang. Okay. Just writing like this dapat markah dah. Kalau soalan tanya differential rate equation atau soalan tanya rate expression. Satu je, jangan tinggal ratio. Alright, jangan tinggal stoichiometry tu, jangan tinggal, tengok betul-betul. Positif, negatif, jangan tinggal walaupun dia positif. Tu je. Okay, square bracket, benda yang patut duduk dalam square bracket, dia patut duduk dalam square bracket lah. Kekalkan dia dalam square bracket, dia mesti adalah over changes of time. Simple. Alright, boleh buat. Saya dah cakap dah, chapter ni senang. Okay, kalau boleh buat, next. Kat sini. Beza sedikit soalan dia. Alright, kalau tadi dia bagi equation, dia minta rate differential equation. Dia bagi equation, dia minta rate differential equation. Dan senang lah. Yang ni, dia bagi differential rate equation. The differential rate equation yang dia bagi seperti yang ni. Macam mana nak tulis balik kepada reaction? Kita perlu tahu siapa reactant, siapa produk. Satu. Kita perlu tahu dia pegang berapa stoichiometry. Tu je. So biasanya saya akan ajar budak saya negatif reactant. 2. Positif, kat sini dia tak bagi positif. So sepatutnya dia ada lah. Alright. Positif produk. 4. Positif produk. Tu cara kita. Okay. So kalau kamu dah tahu siapa reactant, kamu ambil lah reactant tu. Reactant saya N2O5. So reactant saya N2O5. 2. N2O5 kita jumpa juta-juta kali dah sayang, dia gas. Alright. Lepas tu, reactant dah habis. Cari benda reactant. Reactant semua dah habis, saya bergerak ke produk. So saya bergerak ke produk. Produk saya sekarang 4 sebab 1/4 NO2. Gas. Okay. Tambah, sebab produk ada lagi. Tambah apa? Tambah oksigen gas 1 biji. Setakat ni. Senang. Yang ni senang. Level exam tak kena have je ni. Let's try for this type of question. Extra. Saya nak equation.
Pasal semua gas. Letak je semua gas. Dah. Akmal, saya nak equation. 3C tambah 2W anak benar 4X tambah 2Y. Saya bagi dalam bentuk unknown X, Y, W semua tu sebab tu kita tak tahu phase dia apa. Tapi kalau soalan memang dah bagi tahu oksigen, hantarlah gas weh. Nitrogen hantarlah gas. Okay. So the trick over here adalah dia tak bagi ikut susunan. So saya tak perlu soalan bagi ikut susunan. Kamu hanya perlu identify siapa adalah reactant by looking at the symbol. Simbol yang akan tentukan siapa reactant. Okay. Siapa product. Yang tu yang kamu perlu tahu. Bukan tengok siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Make sense? Okay, simple ya. Berhati-hati especially kalau dia keluar kat soalan objektif. Tengok dari kiri sampai hujung. Tengok equation yang dia bagi tu sampai penuh. Okay? Alright, next. One more. Kalau yang dia bagi. One more. Dah sikit. Let's try. Equation sikit. 1/2Q 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 tambah 3R 3R 3M 3M. Okay. 3M. ya M, lepas tu anak panah 2P tambah 1/3R. Setuju? Ada yang tak setuju? Rafi setuju. First thing, kita check betul tak Q dengan M adalah reactant. Negatif adalah untuk M dan Q. So M dan Q adalah reactant. Produk saya adalah positif P, positif R. So P dan R adalah produk. Kat situ saya dah betul lah. Next,
ratio. Kalau untuk P saya adalah 2. Sebab 1/2, so turun kepada equation adalah 2. R saya adalah positif 3. Positif 3 di rate differential equation bermakna dia adalah 1/3 di equation. Okay? Sebab 1/3 bila masuk dia akan jadi 1/1/3. 1 bahagi 1/3 akan sama dengan 1 darab 3/1. Sebab tu dia akan jadi 3. Alright. So bila pecahan duduk pada equation, masuk pada rate differential equation, dia akan jadi nombor bulat. So berhati-hati kat situ. Alright, ada masalah dengan yang ni? Alright, senang So sekali lagi saya nak ingatkan berhati-hati kalau soalan minta equation, dia tak semestinya bermula dengan reactant, tengok pada positif, negatif untuk tentukan siapa reactant, siapa produk. Be very careful dengan ratio yang dia bagi. Alright, baca ratio tu betul-betul dia adalah berapa. Okay, simple. Alright, next nak masuk calculation. Alright, kalau tak ada masalah untuk yang tu, sebab yang tu markah pertama lah selalunya. Kita nak masuk calculation. Saya minta maaf satu benda ya. This, kalau benda ni berlaku, dia sebenarnya adalah error. Alright, saya pun tak tahulah kenapa error jadi macam tu. Kalau dia bukan negatif dia bukan negatif, dia adalah error. Saya minta maaf sangat-sangat lah. Okay, dia adalah error. Okay. For the reaction A tambah 2B dapat C and D, the initial rate D concentration A dt given is that. What is the value of negative dB dt? Saya ada satu benda nak ajar, cara yang paling senang. Yang dia minta dan yang dia bagi selalunya tak terlibat dengan pecahan tersebut. Tak terlibat dengan ratio tersebut. Alright, tu tips yang saya boleh bagilah. So, keluarkan data macam biasa. Yang dia bagi adalah D concentration dA dt, the changes, equals to 2.6 times 10 to the power of negative 2 m as negative 1. Okay. Question looking for negative dB dt equals to how much? So, we have two things. Over here is what we call given. Kita diberi. This is what we need to look for. So, kita hanya perlu fokus pada benda yang saya ada dan benda yang saya nak pada equation. Equation kamu, tak perlu tengok semua benda. Jangan bazir masa. Saya hanya ada A, saya nak B. Tengok benda yang saya nak je. Dan daripada equation diorang sekarang, A akan react dengan 2B. So, from equation, alright, from equation, negative dA dt akan sama dengan negative 1/2 dB dt. This is from equation. Okay, setuju setakat ni? Kalau setuju, yang senang kat sini adalah negative dA dt dia dah bagi sama dengan berapa. So, negative dA dt dia dah ada. Kita ganti je lah. Negative dA dt sama dengan 2.6 darab 10 kuasa negatif 2. Sama dengan bahagian ni. Tricky sikit. Yang saya nak, kalau kamu tengok, yang saya nak hanya adalah negatif dB dt. Bermakna kita hanya nak negatif, kita hanya nak dB dt. Kita nak tak 1/2 tu? That is the thing. Be careful. Alright? So 1/2 kita tak nak. Saya hanya nak negatif dB dt. Yang ni benda yang saya nak. So matematik 1/2 kat sini adalah darab. Kat sini adalah darab. So bawalah ke sana. So kamu akan bahagi 0.5. Alright? Buatlah matematik kamu macam mana pun, dia sebenarnya darab 2 lah. 1/, kan? 1/, bawa ke sebelah darab 2 lah. So kamu akan dapat negatif dB dt sama dengan 5.2 darab 10 kuasa negatif 2. Saya congak je, betul ke jawapan saya? Betul kot. Alright, 10 kuasa negatif 2 tak berubah kan? 5.2 darab 10 kuasa negatif 2. Betul. Itulah. Thank you Haziq. Dia tak ada siapa nak layan saya. Tak apa, 3 seminggu je. Next week class dah. Tak jumpa dah. Saya ingat ada 2 minggu lagi.
Tengok-tengok tinggal seminggu je. Saya tak tahu kamu cuti Christmas. Buat apa nak cuti kalau ada duduk rumah? Punya tak puas hati. Punya nak mengajar. Alright, tak ada. Saya pun malas dah nak jumpa apa. So, MS negative 1 kat sini. So, unit kat sini adalah MS negative 1. That is what I mean by the unit. Be very careful with the unit. Jawapan akhir tak ada unit, kita tak terima. But in mind, diorang adalah changes of concentration over time. So, unit mesti adalah molar over what unit of time. Kat sini adalah second. So, kita bawa unit yang sama. Equation yang sama. Alright, reaction yang sama. Kat sini, satu je yang saya nak highlight. Mesti dua lah. Unit saya dah bagi tahu, mesti kena ada unit. Yang kedua, this one. Yang kamu suka tinggal. Positif, negatif bukan duduk pada value. Satu benda saya nak tekankan, saya tak nak apa-apa duduk depan value saya. Value saya hanya value. Dia tak perlu ada positif, negatif. Satu. Kedua, positif, negatif wajib duduk di rate differential equation. Alright, your rate differential equation every single time kamu tulis D concentration DT. Setiap kali kamu tulis benda ni, depan dia tu kena ada positif atau negatif. Wajib setiap kali. Sebab yang ni tak ada, kita tak bagi markah. Okay, so label jawapan kamu, jawapan saya sekarang adalah apa? That is the thing. Question? Simple. Alright, markah duduk mana? Standard yang kamu ambil daripada equation, satu markah. Okay, jawapan akhir satu markah. Jawapan akhir adalah lengkap dengan unit dan juga simbol positif negatif yang kamu patut ada lah. Okay. Alright, simple. Alright, next. Kat sini, equation punya lah panjang. Kita ambil semua ke? Tak So kita baca soalan. The rate formation of water from the reaction is 0.35 ms negative 1. So the rate formation of water. So bermakna positif. Sebab apa? Sebab formation. Positif DH2O dt 0.035 again ms negative 1. Saya dah cakap dah soalan kamu 10 soalan, 9 soalan MS negative 1. Tapi sekali dia keluar bagi year, semua duk nganga kat situ. Semua duk MS negative 1 tak berhenti. So tolong check unit time lah. Okay. And then soalan minta, what is the rate of H2O2 being reacted? Kalau tak suka tengok bahasa Inggeris, kalau kamu tak suka tengok reacted ke, produce ke, form ke, tengok dalam equation yang dia bagi. Water duduk di product. So dia mesti positif. H2O2 duduk di reactant. So dia mesti negatif. So yang saya nak cari adalah negatif DH2O O2 DT. Yang ni yang kita nak cari. Okay. Tulis dulu benda yang kamu ada dan tulis dulu benda yang kamu nak. Sebab yang tu yang akan penting lah sebenarnya. One second . Okay. So sekali lagi saya nak ingatkan sebelum kita move on. Sekali lagi saya nak ingatkan value yang dia bagi dan juga benda yang dia minta selalunya tak mengambil kira pecahan yang ada. Ingat yang tu. Yang tu tips yang saya boleh bagilah. Alright. So benda yang dia bagi dan benda yang dia minta dia takkan ada value satu per berapa kat depan tu. Okay. So from the equation standard, from equation 5H2O2 akan hasilkan 8H2O. So from equation tulis termasuk pecahan sebab itu relationship, itu ratio kadar antara mereka. So H2O2 adalah positif. Positif pula, negatif. Patut pelik. Negatif 1/5 bracket DH2O2O2 dt akan sama dengan positif 1/8 bracket DH2O dt. Setakat ni? Okay. Kalau okay, jawapan yang kamu dapat berapa? Zul?
internet dia Okey. tak okey. Semua benda yang Zul, Anis akan boleh jawab. Oh, tak adalah. Usmah? Usmah internet okey hari ni? Internet Usmah okey tak Anis? Oh tak tahu, dia tahu Zul punya je. Dia tahu Zul punya je. Okay, tak apa. Anis Shazlin? Yang kamu dapat berapa? Jawapan akhir. Sekejap, Miss. Baru nak buat. Dah, salah kira. Salah kira. Anis Naki ya? Kosong 0.28. 0.28. Let's see. Alright. Orang lain? Jawapan lain? Zulaika? 0.022. Okay. Saya takut juga saya salah kira. Saya nak make sure saya kira betul jugalah. Biasa saya akan ajar budak untuk keluarkan dulu satu per tu duduk tepi. Alright, supaya award matematik kamu salah lah. Dia sebenarnya untuk award matematik kamu salah. So kita akan tulis cara ni. 1 over negatif DH2O2 DT. Benda yang kita nak dengan benda yang kita tak nak, kita asingkan. 1/8 semua tu kita tak nak. Alright, dan kita tak ada. Okay, so kita asingkan like that. Oh by the way, siapa duduk kiri, siapa duduk kanan saya tak kisah ya. H2O2 duduk kiri atau H2O duduk kanan, yang tu saya tak kisah. Sama je. So yang saya ada adalah DH2O DT, positif DH2O DT 0.035. Positif DH2O DT 0.035 adalah hanya dia, tak termasuk 1/8. Okay? 1/5 bracket negatif DH2O2 DT. Yang saya nak pun sama, yang teacher nak hanya adalah dia. Saya tak nak 1/5 tu. Alright? Saya tak nak 1/5 tu, so kamu akan tekan kalkulator, kamu akan selesaikan matematik kamu. 1/8 darab 0.035, lepas tu 1/5 bawa ke sebelah. Okay, so darab 5 lah. Dia akan jadi negatif D H2O2 DT sama dengan, kalau nak tulis dalam matematik, 5/8 0.035. Tu matematik dia. Okay, sebab 5 tu bawa ke sebelah. So kamu tekan calculator, your answer should be, kalau tak silap saya, macam Zulaika kata, 0.022. Okay. Yang lain setuju? Okay. Kalau setuju, unit. Rafi, unit? MS negatif 1. Itulah 10 kali, 20 kali MS negatif 1. Nampak aku. Alright, MS negatif 1. Okay, tapi dalam kimia memang second lah, most of the reaction memang akan laju lah. Okay, so berhati-hati dengan calculation. Calculation dia simple tapi dia ada pecahan. So bila dia ada pecahan, dia start lah tekan calculator apa, Casio tu, apa-apa dah. Okay, dia benda senang je. Okay, jangan skip. My advice, jangan skip. From equation, statement pertama ni wajib kena ada, yang tu markah pertama. Jawapan akhir mesti kena ada simbol positif atau negatif, mesti kena ada unit, jangan tinggal. Kat tengah-tengah ni kalau kamu boleh buat laju, silakan, tapi buat laju tapi make sure betul. Okay, kalau kamu tak nak bracket macam ni, kamu boleh tulis terus 1/5 sama dengan apa, masuk value terus, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, next, soalan yang sama je. Propane C3H8 burn in oxygen to give carbon dioxide and water if the concentration of propane decrease at the rate of 0.25. So the problem over here, soalan 5. Apa masalah soalan 5? Kena buat equation. Yes, alright. Soalan equation dah bermula.
So, kalau soalan tadi, soalan-soalan yang ke atas, soalan yang bagi equation adalah soalan senang. Soalan yang tak bagi equation, paling teruk, dia tak tanya pun. Okay? Soalan ni kalau keluar exam dia tak tanya, tapi markah pertama yang kita akan bagi sebenarnya adalah markah equation. So, C3H8 burn in oxygen to give carbon dioxide and water. Like I said, saya dah tahu dah. C3H8 bakar dalam oksigen, saya akan give tu bermakna produce lah. Saya akan produce carbon dioxide and water. Kawan kamu pernah tanya sebelum ni, teacher, kalau dia akan bagi tak macam ni? Koma apa? Formula apa? Kalau benda yang kamu tak biasa jumpa, dia akan bagi. Propane, dia bagilah C3H8. Oksigen, carbon dioxide, water dia tak bagilah. Takkan kamu tak tahu oksigen O2, carbon dioxide CO2, water H2O. Betul? So benda yang senang dia tak bagilah. So markah pertama, soalan tak tanya tau. Markah pertama adalah C3H8 will burn in oxygen gas, will produce carbon dioxide gas, will produce H2O liquid. So the problem over here, C3H8, rasa-rasa fasa dia apa? So Hana? Liquid. Yes. A bit of tips. C1 sampai C4. C1 sampai C4, tak kisahlah CH4, C2H8, C2H10, C3H6, C3H8, tak kisahlah. C1 sampai C4, gas. C5 hingga C berapa belas entah saya tak ingat weh. 14. 15, saya tak ingat berapa belas lah, okay? Belas kat sini liquid. Sebab kamu akan sampai kat sini je, kamu takkan lebih sampai solid lah. So kalau C1 sampai C4 dia mesti gas. C1, C2, C3, C4 dia mesti gas. Kalau C5 and above, mungkin kita akan jumpa C5, C6 lah paling tinggi pun. Yang tu adalah liquid. Okay? So that is a gas over here, oxygen gas, carbon dioxide gas, H2O liquid. So Hana, balance equation dia berapa mol C3H8? Satu. Oksigen, Oksigen 5. carbon dioxide, 3. water, 4. plus. Agree? Alright? Agree. Yeah, simple. Alright, that is your basic equation yang kamu dah ada, kamu dah nampak fasa dia, kamu dah ada stoichiometry yang betul. Yang tu yang penting lah. Next, soalan tanya, what is the rate at which the concentration of oxygen is decreasing? Kita tengok dulu soalan bagi apa. If the concentration of propane decrease at the rate of this. So yang diberi, given in the question adalah negative D C3H8 dt sama dengan 0.25 ms negative 1 lagi. Sekali soalan keluar M je negative 1. Hampa semua duk menangis. Alright, selalu macam tu. What is the rate of the concentration oxygen decreasing? So soalan tanya negative DO2 dt. So yang saya ada dengan yang saya nak. Yang saya ada is C3H8. Yang saya nak adalah oksigen. Highlight benda tu je. Kalau tak ada highlighter dalam exam, ambil pen apa-apa color bulatkan. Ni yang saya nak, ni yang saya nak. Yang saya ada, yang saya nak. Okay. From equation, salin je. From equation, apa relationship antara diorang? 1, 5. So from equation, negative dC3H8 bracket dt equals to positive pula dah. Negative lah, reactant lagi. Reactant, so negative 1/5 dO2 dt. Okay, setakat ni setuju? Masukkan value. So negative dC3H8 dt is 0.25 equals to 1/5 negative dO2 dt. So bawa 1/5 ke sebelah, kamu akan tinggal jawapan kamu negative DO dt
sama dengan jawapan 1.25 MS negatif 1. 1.25. Umi kata 1.25, Rafi kata 1.25. Umi 1.25 unit MS negatif 1. MS negatif 1. Senang. Sangat senang. Okay. So next, soalan B pula. Soalan B pula. Determine the rate of increase in concentration of carbon dioxide and also water. Kita nak cari dua-dua. Okay, carbon dioxide. Equation saya ada padam, so saya ada C3H8 gas. Okay, sama soalan bagi kat sini adalah propane decrease, yang ni kamu tak payah tulis balik, kamu dah ada dah kat atas. Sebab saya guna page baru. Okay, so sekarang B saya. B Roman 1, saya tanya untuk increase concentration of carbon dioxide. Bermakna kita nak cari positif dCO2 dt berapa. Okay, cuma relationship tu yang kamu kena jaga. Relationship yang kamu nak sekarang adalah antara C3H8 dengan CO2. Yang tu yang kita nak. Okay, antara dua ni yang kita nak. So tulis ratio dia from equation. Kita ada negatif D C3H8. Setiap kali soalan kena tulis relationship. Alright, setiap kali kena tulis relationship. Equals to, kat sini adalah positif 1/3 DO2 dt. Okay, that is the things that we have. Maka pertama kamu gantikan value 0.25 equals to 1/3. Benda yang saya tak nak, combinekan benda yang kamu nak, positif DO2 dt. Alright, so bawa 3 ke sebelah, kamu akan dapat positif DO2 dt. Make sure ya, sekali lagi, jawapan akhir kamu kena ada simbol positif negatif pada equation, bukan pada jawapan. Fazira, jawapan? 0.75 MS negatif 1. Senang. Alright, so kimia boleh dapat A? Setakat soalan macam ni. Alright. Tadika belajar lagi susah Tadika sekarang belajar lagi susah. This is nothing. Main pindah-pindah macam tu je. Alright, dan soalan dia tak ada bentuk lain. Soalan dia macam tu je. That's it. Ubah value, ubah equation. Tu je. Jangan buat careless. Bila benda senang, jangan buat careless. So last, malah nak tunjuk dah. Equation kamu saya tunjuk je lah. D C3H8 dt. So yang saya nak adalah water. So saya compare dengan water sama dengan positif 1/4 DH2O dt. Kamu pun substitute. Saya nak positif DH2O dt. Izatush. Suara Izatush tak keluar lagi hari ni. Izatush. Line dia tak okey kot. Betul Anis? Betul. Alright. Hidayah? MS negatif 1. Thank you. 1.0 MS negatif 1. Alright. So senanglah, tak ada masalah sangat kat sini. Question so far? Tolong start buat your chem score So tolong start buat chem score sebab next week lah sudah. So saya memang nak kamu hantar lah by next week. Okay, setakat ni problem boleh buat. Satu benda sayang, jangan buat careless. Tu je. Kalau kamu kata benda ni susah,
Ambil borang, keluar, masuk, cakap dengan mak nak masuk tadika pula, balik. Alright, benda ni sangat senang, jangan buat chaos. Kamu hanya perlu, satu lagi. Kalau soalan tak bagi equation, make sure tulis equation tu dengan betul. Jangan risau equation kita akan bagi hints nak tulis macam mana. Maksud saya dia akan bagi like this. Alright, dia akan bagi ayat yang dah lengkap dah. Apa yang nak dihasilkan, apa yang akan react dengan apa yang terhasil. So baca ayat tu betul-betul, tulis equation kamu betul-betul. Okay? So tak ada apa. Dua lagi soalan. Soalan yang melibatkan average rate dengan instantaneous rate. Okay, before tu. Benda ni dah lama tak keluar. So, dah lama tak keluar bermakna, bukan bermakna dia takkan keluar, bermakna mungkin dia akan keluar sangat tinggi lah. So, average adalah average rate of reaction dengan instantaneous rate of reaction. Saya rasa yang paling utama kat sini adalah apa beza antara dua orang. Okay, apa beza? Average bermakna kamu nak purata. So bahasa biasa average adalah purata. Purata bermakna kamu ada banyak benda. Kamu ada a series of time, and dalam rate of reaction dia adalah over a period of time. Alright, dia adalah over a period of time. Saya nak tahu kadar amali saya. Sebab bila kita buat reaction kadang-kadang, bila kita buat reaction macam kamu belajar lah awal-awal masuk matrik, laju je semangat tinggi. Kadar sangat tinggi. Bila dah hujung, bila dah tengah, dia dah slow sikit dah. Betul tak? Bila study from home, lagi bye-bye lah. Okay, so kadar makin rendah lah. So, bila saya ada masa, bila reaction saya, katakan time saya adalah daripada 0 dan n saya mungkin adalah 2000 second. So, itu adalah penuh. Saya boleh kira penuh. Saya nak tahu purata sebab mungkin saya akan laju kat depan, lepas tu saya akan slow kat tengah, mungkin saya akan laju balik kat hujung. Kita tak tahu mali kita macam mana. Betul? So, saya nak satu, saya nak purata. So, bila purata, kita akan ambil daripada jangka masa yang kita nak sehingga hujung yang kita nak. Kita ambil purata. Okay, so purata kena ada dua titik lah. Saya nak dari mana sehingga mana. That is purata. Kalau dia adalah instantaneous, instant. Instantaneous, instant. Instant bermakna apa? Sekarang juga. So, saya nak pada satu masa sahaja. Alright, saya nak pada satu masa sahaja. Satu titik tu. Contoh, kalau reaction saya bermula time, saya adalah bermula dari 0 second, saya hujung n pada 2000 second. Saya tak nak semua tu. Saya nak bila masa saya adalah 100 second. That's it. Saya nak kadar saya pada at 100 second. Pada masa itu, instantly, kadar dia berapa? Itu beza dia. Okay? Konsep je beza. Kira matematik sama je. So average mesti ada dua titik. Saya nak dari mana sehingga mana. Alright, dari mana sehingga mana, daripada time berapa sampai time berapa. Kalau dia adalah instant, dia hanya satu masa sahaja, satu titik je. Pada masa bila. Okay, itu beza paling ketara lah. Okay, cara kira dalam matematik, dua-dua guna tangent. Pandai guna tangent? Alright, tangent. Dan di mana tangent dalam matematik kita guna x2 minus x1 over awak tak nak pandang? Okay, over y2 over this. Ataupun dalam matematik kamu boleh juga kira x1 minus x2 over y1 minus y2. Setuju? Tangent. Okay, ingat nak kira tangent, cerun. Nak kira slope, gradient kamu. Okay, fizik banyak guna kot, mesti apa pandai kira benda ni. Dalam kimia, alright, dalam kimia saya nak ubah, kenapa saya suka guna benda ni? Sebab saya nak tunjuk apa yang kamu akan kira nanti sebenarnya sama dengan your x2 minus x1, y2 minus y1. Cuma kita ubah the d concentration, dt. Saya ubah benda ni kepada, tak kisah negatif katakan, tak kisah negatif atau positif lah. Sama je. Okay. Kita ubah kepada bentuk x2 minus x1. So x2 minus x1 saya ganti dengan satu perkataan.
initial final. Alright, saya ganti dengan satu perkataan initial final. Negatif kalau dia adalah reactant, so dia akan jadi concentration A final minus concentration A initial. Dan kalau orang atas adalah final tolak initial, masa kat bawah pun kena final tolak time initial. Kena sama. Okay? Konsep kat situ. Your X2, X1, Y2, Y1. So kalau X2 tolak X1, mesti Y2 tolak Y1. Sama kalau final tolak initial, mesti final tolak initial juga. Okay? Positif, negatif yang duduk kat depan takkan buat apa. Positif, negatif yang duduk kat depan, duduk je. Duduk ngangah. Duduk sahaja. Kita akan tengok jawapan akhir akan di-cancel atau tak di-cancel sahaja. Okay? Biarkan negatif tu. Tak ada masalah. Kat sini pun sama. Final tolak initial. The so-called final tolak initial sayang, tak ada beza dengan X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. Okay? Sama. Tak ada masalah kat situ. Question? Senang? Okay. So saya ada soalan sikit kat sini. Saya tak nak tengok, kita nak tengok soalan average dulu. Okay, kita tengok soalan 7 dulu. In the reaction G to become 2H, alright, in the reaction G to become 2H, the concentration of G at time 28 seconds, so concentration G when the time is 28 seconds, G adalah, okay, (117.5 second. Dia ada dua time time 28 dengan time 117.5 second. Concentration dia adalah 2.15 molar dengan concentration dia adalah 1.08 molar. Okay. So soalan tanya, what is the average rate of the reaction during this time interval? So time interval saya daripada 28 hingga 117.5 second. Concentration saya dah ada. So if you look at your question, G kamu reactant atau product? Reactant. Reactant positif atau negatif? Negatif. Ya. So negatif EG. Negatif. Thank you. Negatif DG over DT. Tulis dulu yang ni. Sama dengan concentration G final tolak concentration G initial. Formula tulis ya. Bahagi time final tolak time initial. So kat sini sayang, tentukan siapa final, siapa initial by looking at the time. Time mesti mula kosong. Time mesti mula kat kosong. So time yang rendah 28 saat mesti adalah initial. Time yang tinggi 117.5 yang ni mesti final. Tentukan like that. Cara nak tentukan initial final kalau tak ada graph, cara paling senang, tengok masa. Okay? So masukkan value kamu. Final, ambil daripada final. So saya ada final 1. Negatif saya tertinggal ya. Negatif. 1.08 tolak dengan 2.15 bahagi dengan final time 117.5 tolak 28. Okay. Kamu akan perasan jawapan akhir kamu walaupun ada negatif kat sini, kamu akan perasan jawapan akhir kamu akan jadi positif. Betul? Sebab kadar rate mesti positif. Alright, jawapan untuk kadar mesti positif. Semua jawapan yang kita kira tadi, kalau kamu perasan, every single time bila kamu kira kadar rate, pernah tak jadi negatif? Dia forever akan jadi positif. Alright? Sayang, bila kadar tu jadi negatif, soalan saya satu je. Dia jalan ke tak jalan mali tu? Mana boleh negatif? Betul tak? Alright, kadar mesti positif lah tengok. Kadar mesti positif lah. Alright? Sebab tu saya cakap positif negatif duduk pada formula. Duduk pada rate differential equation. Dia bukan duduk pada value. Sama juga kat sini. Alright? Sama juga kat sini.
kenapa negatif ni penting? Kenapa negatif kat depan ni penting? Kenapa negatif kat depan ni kena ada? Sebab dia akan cancel off dengan calculation kamu. At the end of the day, jawapan akhir kamu akan jadi positif. Okay? Positif berapa kat sini? 0.01196. 0.01196 unit. MS -1. Kenapa MS -1? Sebab dia punya time as dia punya Masa concentration. yang dia bagi kat sini second. Thank you. Sebab masa yang dia bagi kat sini time adalah second. Okay? Simple. Alright. Okay. Next and also last for today. Graph 1 represent the decomposition of N2H2O3 at 40 degrees Celsius. Determine the rate of reaction at 84 seconds and also the average rate of the reaction. Kita buat B dulu, average rate. Sebab tadi kita duk bincang average kan. So kita buat B dulu. Macam mana nak buat average kat sini? Okay. Bila graph untuk average, kita akan ambil pembaris, lukis garis lurus. Kita akan ambil pembaris, kamu ada pembaris, saya tak ada. Saya guna line je lah. Kita akan ambil pembaris, ambil daripada titik first sampai titik hujung. Kenapa saya untuk soalan ni, kenapa kita ambil titik first sampai titik hujung? Sebab dia kata average rate of the reaction, dia tak bagi masa dari berapa hingga berapa. Bila dia tak bagi masa, kita akan ambil dari awal sampai hujung. Kalau dia dah bagi tahu saya nak masa daripada 40 saat kepada 100 saat dan kita ambil 40 saat ke 100 saat. Okay? So kat sini kita akan ambil daripada awal, titik awal sehingga titik hujung. Ambil pembaris, lukis. Saya letak warna merah sebab saya nak bagi kamu nampak. Kamu tak payah warna merah lah, kamu lukis lah. Lepas tu, dia lukis satu titik like that. Tak perlu color, tak perlu kira terus. Ambil keluarkan data untuk titik ni dan keluarkan data untuk titik ni. Tu cara paling senang. Dah ada data, baru masuk. So, data dia, cara dia, kita akan tengok dulu X dia berapa. So, X dia, ambil pembaris. Alright, ambil pembaris. Kamu akan guna pembaris dengan banyak lah bila kamu ada bermain dengan graf. Kamu akan ambil pembaris. Sekali lagi saya guna warna merah sebab saya nak bagi kamu nampak je dan saya guna agak tebal kat sini. Okay. Kamu tak perlulah. Kamu guna je yang biasa tu. So kamu nampak kat sini adalah 20 berapa? Lebih kurang. $24. 24. Okay, saya ikut je sebab line saya tebal. So 24. Okay, kita pun ambil lah masa dia sekarang 24 second. Okay, kalau masa dia 24 second, yang ni agak jelas, concentration dia 0.2. 0.2 molar. Okay, satu titik dah settle. Titik kedua, keluarkan data dulu. Sama, kita akan ambil line. Kamu akan ambil pembaris. Dalam exam pun sama, kamu akan ambil pembaris, kamu akan lukis line kamu. Okay. So, masa dia berapa? $112. 112. Okay. 112. So masa dia 112. Concentration dia 0.04. Concentration dia jelas lah. Concentration dia memang just on the point. Okay. Alright. So soalan saya 24 saat dengan 112 saat. Siapa initial, siapa final? 24 initial, 112 final. Thank you. Alright, kelas saya hari ni ada Umi dengan Rafi je. So,
Macam mana saya nak tahu rate saya sekarang adalah positif atau negatif? Alright, rate saya sekarang adalah positif atau negatif. Tengok satu benda je, decomposition. Bila decomposition, negatif. Ataupun satu lagi cara nak tengok graf. Graf kamu sekarang graf menurun. Graf kamu sekarang graf menurun. Bila dia graf menurun, dia mesti negatif. So negatif siapa? N2S2O3. Negatif concentration Na2S2O3 over dt. Pertama. Okay, that is your rate. Lagi tepat, average rate. Okay, lebih tepat, average rate. So, negatif kekal, seperti yang kita kata tadi, negatif kekal untuk cancel off value kamu. Formula kamu adalah Na2S2O3 final tolak Na2S2O3 initial mana soalan saya? Okay. Over time final tolak time initial. Alright. So, masukkan value negatif. Final saya concentration 0.04 tolak initial saya 0.2. Time final 112 tolak 24. Tekan calculator, value kamu mesti kena positif. Kalau value kamu dapat negatif, jawapan kamu salah. Alright, sebab dia ada negatif kat sini. Dia ada negatif kat luar ni. Okay. Anis Naki ya, jawapan. (1.818 darab 10 kuasa negatif 3). 1.828 darab 10 kuasa negatif 3 unit. Unit Nakia. MS negatif 1. Sebab? Mana nak tahu, dari mana tahu masa dia second? Yang dekat soalan tu 84 second. Tu soalan A weh, kita tengah jawab soalan B. Graph. Every time bila soalan bagi graph, paksi pada graph tu akan ada unit. Okay? Tu cara paling senang. Jumpa graph, nak cari unit, tengok kat paksi. Tu sebab soalan bagi graph. So jawapan yang Nakia bagi 1.82 darab 10 kuasa negatif 3 ms negatif 1. Setuju? Satu tips yang sangat-sangat besar, jawapan kamu, value rate kamu tak boleh negatif. Mesti kena positif. Alright, so kalau kamu dapat negatif tu, sila tekan baliklah initial dengan final, hang ada terbalik lah tu. Okay, tengok balik. Okay. Miss, bukan yang tak ada tu mau di M padu. Sekali lagi Rafi soalan? Tak dengar. Unit kat concentration tu kan. Mau di M padu kan. Alright, soalan bagi mole densimeter cube. Tapi kalau kamu letak M, sama je. Sebab mole densimeter cube sama je dengan molar. Boleh, Okay. tak ada masalah. Okay? Saya nak kamu senang, guna M besar lah. Saya tak nak kamu salah benda tu. Okay? Boleh Rafi, dua-dua boleh. Last, kita nak tengok rate of reaction at 84 second. So that is your instantaneous. Kita nak 84 second. So let's see what is my 84 second. Lebih kurang sini kot. Correct me if I'm wrong. Tak nampak. So saya guna merah. Kamu draw je. Betul. Is that my 84 second?
Ya. Okay. So that is your 84 second label. 84 second. Okay, masa. Next. Titik kan dia? That is my titik of 84 second. Lepas tu kita buat apa? Segitiga. Segitiga. guys. Alright, kita akan lukis tangent atas titik tersebut. Lalu titik tu. Okay, make sure tangent kamu hanya lalu titik tu. Dan you will draw something like this. Okay, you draw something like this. Tangent. Okay. So tangent kamu kalau nak senang, make sure dia kenalah pada titik-titik tu. Titik-titik yang patut kena tu. Nak senang kira kan? So, saya kena kat sini. Saya kena kat sini. Alright. That is my tangent. Jawapan kamu mungkin lain dengan saya lah. Depends pada tangent kamu masing-masing. Okay. So, sama macam tadi. Bila kamu dah ada tangent, alright, cari dulu value untuk titik ni dan value untuk titik ni. Alright, cari dulu value tu sebelum kamu start buat apa-apa. So, saya akan lukis. Kamu buat untuk kamu punya tangent. Tangent kita mungkin lain. Kamu dapat berapa lebih kurang? Jawapan semua orang patut berbeza lah sebab tangent takkan sama. Saya nak jawapan semua orang pada chat. Pada chat, type jawapan kamu sebab semua ada yang lain problem kan. So kat chat tak ada masalah lah. Before we end the class, saya nak jawapan semua orang pada chat. Dan sepatutnya jawapan kamu lebih kurang sama, jawapan kamu takkan sama. Takkan kamu dapat garis lurus yang sebiji macam kawan hang dapat. Cara kira sama macam tadi, average rate, cuma final dengan initial kamu je lain. Identify siapa final, siapa initial. Calculation sama macam tadi. Fazira. Lagi ada dua jawapan.
Rafi dapat 6.3 lebih. Dapat 6.3158. Ya Fadira, soalan? Ada soalan ke? Fadira don't mind raise hand. Itu saya tanya ada soalan tak nak jawab. Lagi yang lain? Oh, 6 orang. Lagi? Cara kamu lukis tangent ya, by the way, cara kamu lukis tangent kamu kena duduk di bawah graf tau. Tangent kamu kena duduk di bawah graf. So kalau kamu tengok line kuning saya ni, dia kena duduk di bawah graf like that. Dia jangan cross, jangan buat macam ni. Ni bukan tangent dah. Alright, jangan buat like this. Alright, ni bukan tangent. Okay, so tangent kamu kena duduk di bawah graf. So tangent kamu kena duduk di bawah graf. Kalau kamu tengok, dia kena lalu pada titik tu sahaja. So dia tak boleh macam ni juga, dia tak boleh menyentuh graf sangat-sangat. Nampak? Kalau warna kuning tu, saya guna warna merah lah, nampak sikit tu. Untuk siapa yang tengah buat lagi tu, sebab saya nampak value kamu sangat-sangat berbeza sangat. Okay, cara nak lukis tangent yang betul. Okay, satu, dia tak boleh duduk satu atas satu bawah like that. Yang ni salah. Okay, ni salah. Tak boleh. So tangent mesti adalah di bawah curve. Dia mesti duduk di bawah graph. Okay. So something like this. Ni tangent yang betul. Kita akan cuba untuk hanya menyentuh titik tu dan graph lain, bahagian curve lain, kita akan cuba untuk tak sentuh. That is the correct tangent. Alright, kita akan cuba hanya untuk menyentuh titik tersebut sahaja. Okay, like that. Okay, we are trying to just touch the titik. Graph lain jangan sentuh. Okay, bahagian lain kita cuba untuk tak sentuh. That is the correct tangent. Okay, that is the correct tangent. Nampak? Kalau tangent kamu terlalu menyentuh graph, kalau tangent kamu something like this, terlalu sentuh pada graph, pun salah juga. Alright, yang tu bukan tangent dia lah. Tangent banyak titik dah tu. Nampak? So check balik tangent kamu. Alright, check balik tangent kamu. Jangan menyentuh graf tu sangat-sangat banyak. Kita akan cuba hanya untuk sentuh titik tu. Bila kamu letak pembaris dan lukis, kamu akan cuba untuk hanya menyentuh titik tersebut sahaja pada tangent kamu. Alright, just like that. Okay, jangan risau. Value tu kita akan terima. Akmal salah. Akmal salah. Anis Atika salah. Jawapan dia 10 kuasa negatif 4. Akmal kira balik. Mana boleh jadi 0.02125? Salah, kira balik. Anis Atika salah. Okay. Where we are? Tangent. Okay. Tangent, so dia kena something like this ya, dia kena sentuh titik tu sahaja. Jangan sentuh banyak sangat kat graph tu. Tu satulah. Tu yang paling penting lah.
Okay. Jangan risau pasal jawapan kamu yang lain-lain. Kalau kamu tengok kat chat tu jawapan agak macam-macam lah. Rafi dapat 6.3 lebih, lepas tu Usma dapat 9.4 lebih, Fatin dapat 9.3 lebih. So kamu nampak range jawapan tu sangat besar. Untuk jawapan yang melibatkan graf, kita akan ada range. Kita takkan ada jawapan yang fix. Kita terima dari berapa sampai berapa. Okay, tapi jangan melampau sangatlah tangent kamu tu. Okay, so jangan risau pasal jawapan yang lain tu. Kita akan terima. Most of the time jawapan kamu akan jatuh dalam lingkungan yang kita terima as long as tangent kamu betul. Okay. So satu, tangent mesti duduk di bawah graf. Satu benda. Kedua, tangent kamu kalau boleh hanya sentuh titik tu sahaja. Kita elak untuk sentuh banyak sangat titik pada graf. Okay. Alright. Miss, Yang tu lah. Yang Yep. triangle tu. Triangle tu. Okay. Triangle tu tak wajib kena buat sebenarnya. Triangle tu tak ada apa pun. Betul tak? Triangle tu bukan ada apa pun. Okay, kita nak ambil titik tu je. Kamu bila ambil titik, triangle tu kamu lukis sebab kamu nak dapat value titik tu. Alright. Kamu lukis sebab kamu nak value titik ni. Nampak? Kamu nak value pada titik ni. So, kamu buat je. Ambil je lah value titik tu. Alright. Segitiga tu tak wajib untuk buat lah. Segitiga tu tak wajib untuk buat. Boleh buat. Kalau nak nampak kemas, buat lah. Sama je. Tak ada masalah. Okay. Alright. Tak ada masalah. Kita sebenarnya yang paling penting value kat titik tu sekarang berapa. Value kat titik tu sekarang berapa. Okay. Keluarkan like this. Ni cara paling senang. Okay. Masa dia berapa, concentration dia berapa. Masa dia berapa, concentration dia berapa. Lepas tu tentukan set mana initial, set mana final. Baru masuk dalam formula. Okay. Baru 14 orang dah. Lagi? Siapa yang tak kira tu? Putri Arisha. You should be very good at this lah because you are taking physics this semester. Anis Nakia. Jawapan. Hidayah. Jawapan. Anis Nakia, salah mana logik weh. Bahagi dengan masa yang aktif mana boleh jadi 1000 jawapan kamu. Anis, kira balik. Anis Nakia, kira balik. Tak logik weh jawapan kamu. 1000 lebih, mana logik? Jawapan kawan kamu dapat 10 kuasa negatif 4. Kira balik. Apa bahagi apa? Concentration bagi time weh. Siapa concentration? Paksi mana concentration? Okay. Soalan graf dah lama tak keluar. Like I say lah, soalan graf dah lama tak keluar. So, berhati-hatilah. Okay. Bila keluar tu make sure boleh buat. Guna graf yang dia bagi tu lah. Saya tak pasti kamu perlu plot graf tak, tapi rasanya macam tak kot. Mungkin kalau soalan graf keluar pun, dia akan bagi graf macam yang saya bagi lah. Okay, macam soalan tutur dia akan bagi dan kamu kena kira atas graf tu. So tangent semua kena ada lah. Okay, tangent semua kena ada. Alright. Okay, benda yang kita nak belajar esok, saya video dia ada tapi saya tak habis edit lagi. So akan ada nanti. Kita akan masuk benda yang seterusnya, which is your rate law. Okay, kita akan masuk benda seterusnya, which is your rate law. Kita akan tentukan order of reaction. Macam mana nak tahu zero order, first order, second order and so on. Okay, alright. So kita akan tengok benda tu pula. Benda lain dah. So apa yang kamu belajar hari ni, benda yang sangat simple. Untuk saya benda yang sangat simple, jangan buat careless. Kita belajar dua benda, rate differential equation, instantaneous rate, average rate.
average rate dengan instantaneous rate dua-dua ni, dia guna formula yang sama je. Formula final tolak initial, final tolak initial. So sama ada tangent kamu adalah 2 titik dari 2 titik average ataupun 1 titik at the instant time. Okay, so dua-dua calculation dia sama sebab dia adalah calculation X2 tolak X1, Y2 tolak Y1. So saya tak nak kamu nampak benda tu berat sangat. Okay, differential rate equation satu je, jangan buat careless. That's it. So I'll see you tomorrow with rate law. Have a good day and I'll see you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.